Menteri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Senator. Untuk makluman ahli yang berhormat, pembangunan perbandaran yang pesat memerlukan kerajaan menyediakan sistem tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan yang efisien, inklusif dan sentiasa relevan, bertepatan dengan perkhidmatan perbandaran yang diaspirasikan oleh komuniti bandar. Dan kemudian kemudahan capaian perkhidmatan yang diberikan harus memberikan keselesaan kepada semua lapisan penduduk. Untuk itu, pihak berkuasa tempatan sebagai entiti yang paling dekat dengan komuniti perlulah peka terhadap kehendak masyarakat dan menambah baik teknik penyampaian perkhidmatan dengan menggunakan teknologi terkini supaya dapat memenuhi aspirasi perkhidmatan perbandaran yang terbaik yang diharapkan oleh rakyat di kawasan tadbiran PBT. Di peringkat Persekutuan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT sentiasa menggerakkan usaha memperkasakan PBT dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan PBT supaya sentiasa relevan dan menepati kehendak rakyat. Sebenarnya, usaha untuk memodernkan perkhidmatan PBT ini telah mula dilaksanakan oleh Kementerian melalui Jabatan Kerajaan Tempatan pada tahun 2002 lagi, seperti program Smart Local Government Governance Agenda dengan izin yang dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-8 dengan tujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan menerusi penggunaan ICT bagi mewujudkan PBT ke arah masyarakat rakyat. Selari dengan kehendak dan keperluan rakyat, sistem e-PBT, portal e-PBT online dan OSC online telah dibangunkan oleh Kementerian bagi memperkasa penyampaian PBT menerusi penggunaan ICT. Sistem e-PBT merupakan sistem pengurusan hasil, perakaunan, aduan dan pelaporan PBT. Portal e-PBT online pula menawarkan perkhidmatan seperti semakan cukai, status permohonan lesen, sewaan dan kompaun. Manakala OSC online pula menyediakan platform bagi pengemukaan dan pemprosesan permohonan cadangan pemajuan. Usaha-usaha yang dilaksanakan ini adalah selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan yang benar-benar berpaksikan rakyat, supaya rakyat dapat merasai perkhidmatan yang diberikan serta menzayakan tadbir urus yang mantap di PBT. Bagi membolehkan rakyat memahami kaedah keputusan diambil oleh PBT, saya juga telah mencadangkan supaya sesi mesyuarat penuh ahli majlis ataupun full council disiarkan secara internet live streaming dengan izin. Melalui cara ini diharapkan rakyat akan memahami bagaimana sesuatu dasar atau keputusan yang dibuat PBT mereka. Justru sebanyak 6 PBT perintis telah dipilih untuk melaksanakan mesyuarat penuh ahli majlis secara langsung dan pelaksanaan bermula pada bulan Julai 2015 ini, iaitu PBT Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Alor, Majlis Daerah Pontian, Majlis Daerah Port Dickson, Majlis Daerah Marang dan Majlis Perbandaran Kangar. Selain itu, kecekapan pengurusan aduan turut ditingkatkan dengan pengenalan sistem aduan yang lebih efektif atau yang selalu saya sebut ada satu sistem apps iaitu Kepoci. Rakyat boleh menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Hanya dengan menggunakan telefon bimbit, pengadu dapat menyalurkan aduan kepada PBT di kawasan mereka. Setiap aduan akan disaring oleh sistem pengikut kekerapan aduan dengan disertakan maklumat lokasi tempat berkenaan bagi memudahkan tindakan penyelesaian secara pantas oleh PBT. Dan yang terkini, Senator, Kementerian dalam usaha untuk mentransformasikan PBT melalui Pelan PBT di Hati Rakyat yang merupakan suatu madah rangka rancangan strategik bagi membolehkan PBT menangani cabaran perubahan persekitaran dan ekspektasi pelanggan terhadap mutu penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dasar dan hala tuju pelan transformasi ini adalah untuk menghasilkan PBT bertata kelola baik berasaskan prinsip tadbir urus terbaik. Sebenarnya banyak lagi inisiatif-inisiatif pembangunan yang telah Kementerian laksanakan di PBT seluruh negara. Contohnya jawatan kuasa perwakilan penduduk, program bandar selamat dan pemasangan CCTV, dan semua yang dilaksanakan kerajaan ini berjiwa rakyat melalui kementerian saya, dan ini adalah untuk meneruskan tradisi berkhidmat dan mengaspirasikan harapan rakyat. Seharusnya lah kerajaan negeri dan juga PBT sehaluan dengan kerajaan persekutuan dalam inisiatif-inisiatif yang memberi faedah dan menjamin kesejahteraan rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih, Hormat. Soal tambahan seterusnya, Datuk Dr. Johari. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Menteri telah memberi jawapan yang panjang lebar dan saya cukup berpuas hati dengan apa yang telah
dirancang dan disampaikan. Soalan saya ringkasnya. Rancangan telah dibuat dengan begitu baik dan rapi. Begitu juga usaha-usaha sudah banyak. Cuma kementerian mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memantau seluruh PBT di dalam negara kita. Pada pandangan menteri kita, adakah usaha yang telah dilakukan itu telah dapat mencapai sasaran yang telah diletakkan? Dan kalau belum, mungkin ada halangan. Kalau halangan-halangan itu boleh yang sedang berlaku, mungkin juga boleh kita nak dengar apakah yang halangan yang dihadapi dan cara-cara untuk mengatasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan yang cukup baik. Sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, memang cabaran cukup besar untuk memastikan kementerian saya ini berfungsi dengan begitu efektif. Memang ada cabaran. Kita pun tahu bahawa PBT sekarang ini berdepan dengan masalah perbandaran yang semakin kompleks, ekoran pembangunan yang cukup luar biasa dan juga dengan adanya internet dan imigrasi penduduk daripada kawasan luar bandar ke kawasan bandar. Struktur PBT di negara kita ini dari segi perlembagaannya ianya bertanggungjawab terus secara langsung kepada kerajaan negeri. Dan kadang-kadang kerajaan negeri mempunyai pandangannya masing-masing. Walau bagaimanapun, KPKT mempunyai tanggungjawab untuk menyelaraskan dasar dan polisi dan juga untuk mengurus peruntukan-peruntukan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan tempatan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya bersetuju. Contohnya, ada kadang-kadang kita merasakan kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan itu merasakan tanggungjawab untuk membangunkan kawasan PBT itu adalah tanggungjawab mutlak kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan PBT. Saya tidak bersetuju secara 100%. Sekarang ini perkhidmatan yang kita sediakan di kawasan PBT kebanyakannya adalah daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Bila itu berlaku, maka kadang-kadang ada pertindihan-pertindihan ataupun jurisdiction problem. Walau bagaimanapun, selama ini benda ini tidak akan berterusan. Sebab itu kita ada pelan PBT di hati rakyat yang kita akan lancarkan dalam masa yang terdekat ini. Dalam pelan PBT di hati rakyat ini, kita akan cuba untuk merungkaikan permasalahan dan cabaran dan untuk mewujudkan satu environment yang kondusif, seamless. Dan keputusan-keputusan dibuat melalui kaedah internet dan juga online supaya keputusan itu tidak dipertikaikan dan konsisten dari masa ke semasa. Saya, Ahli Yang Berhormat, saya hanya ingin meminta supaya kerajaan-kerajaan, terutamanya kerajaan yang mungkin di bawah pihak pembangkang, supaya berlapang dada untuk menerima beberapa idea yang ingin kita bentukkan dan supaya dasar ini konsisten dari semua tempat. Jadi di samping itu salah satu lagi cabaran ialah kekuatan kewangan PBT. Ini pun juga satu masalah yang cukup besar dan saya telah berbincang banyak kali dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekalipun untuk memastikan supaya kewangan mereka ini dipertingkatkan. Kalau tidak dapat dibantu melalui geran-geran tertentu, mungkin kita boleh pertanggungjawabkan mereka dengan tanggungjawab untuk menentukan bagaimana untuk membelanjakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Ini satu fenomena yang baru. Kita dapati trend di seluruh dunia sekarang ini, mereka mahu supaya devolution dengan izin ataupun devolvement of power, Tan Sri, iaitu kerajaan sentral memberikan lebih banyak kuasa kepada kerajaan negeri dan kerajaan tempatan untuk membuat keputusan yang selama ini dibuat oleh kerajaan pusat. Saya bagi contoh, katalah projek setahun mungkin dalam PBT itu 4-5 juta ringgit. Selalunya kami yang menentukan projek-projek yang dipohon, mana prioriti dan sebagainya. Tetapi mungkin kita akan bincang bagaimana untuk memberikan jumlah wang yang sama, tetapi keputusan untuk membuat projek di mana lokasi dan bentuk projek itu kita serahkan kepada PBT supaya mereka lebih bertanggungjawab dan dapat merasai sense of belonging dan izin dengan peruntukan tersebut. Terima kasih. Ada soal tambahan, silakan Yang Berhormat Syed Hussein. Terima kasih Yang di-Pertua. Seperti tentu Menteri mengetahui,
cara penentuan keanggotaan PBT dulu ialah dengan pemilihan raya. Dan Suruhanjaya Atin Harapan yang telah dibentuk oleh kerajaan telah membuat perakuan supaya diteruskan cara pemilihan raya ini. Tetapi kerajaan telah membuat keputusan sebaliknya. Adakah sekarang ini, memikirkan keadaan yang sudah berubah, kerajaan berhasrat untuk mengembalikan cara pilihan raya itu? Dan jikalau tidak, kenapa? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Senator. Soal tentang pilihan raya kerajaan tempatan ini telah pun kita jawab sebelum ini. Dan pandangan yang telah kita buat ialah pertamanya, memang Parlimen telah memasukkan peruntukan untuk mewujudkan pilihan raya kerajaan tempatan. Itu terpulang kepada Parlimen untuk menentukan sama ada pilihan raya kerajaan tempatan itu perlu diwujudkan semula atau tidak. Tetapi pada kerajaan persekutuan itu adalah satu, kita tidak menolak, itu bukan satu perkara yang buruk. Sebab pilihan raya kerajaan tempatan ini diwujudkan di banyak negara di seluruh dunia. Cuma dalam konteks Malaysia ini, Tan Sri Yang di-Pertua, kita membuat judgment call. Pada masa ini kita berpendapat bahawa kerajaan tempatan masih lagi berfungsi dengan baik, walaupun tidak mempunyai kaedah pilihan raya, pemilihan melalui pilihan raya kerajaan tempatan. Ada beberapa sebab pro dan konnya. Pertamanya, kalau dia melalui pelantikan, sudah tentu kalau kerajaan negeri merasakan ahli majlis itu tidak berfungsi dengan baik, maka kerajaan negeri mempunyai peluang serta-merta untuk menukar pegawai ataupun ahli majlis yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang keduanya, dan ini fundamental, pihak berkuasa tempatan, PBT di negara kita ini masih lagi mempunyai masalah dari segi kekuatan keuangan. Saya amat khawatir, Tan Sri, bila kita wujudkan nanti kerajaan tempatan melalui pilihan raya ini, penduduk di kawasan perbandaran itu mungkin akan terdedah dengan suasana di mana perkara yang pokok yang akan dibincangkan oleh ahli majlis ini ialah mungkin untuk menaikkan cukai, kerana mereka mempunyai kuasa. Sekarang ini kalau PBT nak menaikkan cukai di kawat cukai tempatan, mereka mesti minta kebenaran daripada kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri, kerana dia mempunyai saluran keuangan yang berbagai, maka dia boleh mempertimbangkan supaya cukai itu tidak dinaikkan dan dibantu PBT itu melalui cukai-cukai bantuan keuangan daripada sumber yang lain. Tetapi kalau PBT itu sudah mempunyai kerajaan yang otonomi, yang dilantik, besar kemungkinan kerajaan negeri tidak akan membantu mereka kerana mereka mempunyai kuasa untuk full otonomi untuk membuat keputusan. Itu antara lainnya. Dan saya rasa saya tidak akan menolak pilihan raya kerajaan tempatan ini sampai bila-bila. Cuma mungkin buat masa ini kita berpandangan, Tan Sri, masanya belum sesuai. Dan kita pastikan melalui komitmen kerajaan negeri bahawa kualiti ahli-ahli majlis itu diletakkan di tahap yang paling tinggi. Saya bagi contoh di Pulau Pinang, Tan Sri, baru-baru ini, walaupun mereka melantik ahli majlis, tetapi kerana mereka mempunyai pentadbiran yang baik, maka dinaikkan taraf menjadi bandaraya. Dan kita bersetuju. Terima kasih. Terima kasih, Umat. Sekarang saya persilakan, kerana Menteri dan menjawab waktu, saya gunakan, jangan panjang-panjang, pendek. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang hadir pada pagi ini. Yang Berhormat Menteri, saya ada satu soalan tadi apabila Yang Berhormat Menteri bercakap mengenai soal sistem online OAC 3.0, yang mana dalam sistem online OAC One Stop Center ini secara online 3.0, yang mana saya nak tanya pada Menteri, sejak bila pelaksanaannya dibuat dan adakah pelaksanaan OAC ini telah pun diberi latihan khususnya kepada pegawai-pegawai PBT yang terlibat, dan adakah peralatan tersebut disediakan di setiap PBT, dan adakah jawatan kuasa yang biasanya jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan dengan OAC ini mendapat maklumat ataupun jawapan segera supaya apabila mesyuarat OAC tidak menjadi masalah khususnya kepada pemaju-pemaju yang ingin mengemukakan cadangan-cadangan pembangunan yang baru untuk mereka. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. OSC yang pertama diperkenalkan pada tahun 2007. OSC online dilancarkan 2011. Kemudian OSC 3.0 ini, 3.0, mula diperkenalkan pada tahun 2013, mengambil kira keperluan Bank Dunia serta tata cara badan tersebut menaraf kecekapan serta tahap regulatory domestik pembinaan sesebuah negara. OSC diperluaskan merangkumi semua peringkat pembinaan dan fokus diberi kepada kecekapan agensi mengendali pengeluaran permit pembinaan dari aspek masa, prosedur dan kos. Saya, walaupun OSC 3.0 ini telah pun dilancarkan, saya tidak akan berdiri di sini mengatakan semuanya adalah sempurna. Terutamanya dalam PBT yang mungkin tidak mempunyai keupayaan untuk memberikan yang terbaik dari segi kewangan, dari segi keselesaan, dari segi kelengkapan dan sebagainya. Tetapi OSC 3.0 ini yang telah dikuatkuasakan pada tahun 2014, diperkenalkan 2013, diperkuatkuasakan 2014, mereka mempunyai kepakaran. Yang menjadi masalahnya dengan pemaju perumahan Yang Berhormat Senator ialah walaupun piagam mengatakan kita kena memastikan lesen-lesen dikeluarkan dalam masa yang tertentu, tetapi ianya bermula daripada dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap. Bila dokumen lengkap itu masuk ke dalam sistem OSC dan piagam mengatakan 30 lebih hari kalau tidak silap saya lah, mesti selesai. Yang menjadi masalahnya ialah bila dokumen masuk, kadang-kadang dokumen tak lengkap, maka masa ataupun jam itu belum, the clock is not ticking yet. It start ticking the moment documents are completed in full dan masuk dalam sistem OSC. Tapi walau bagaimana kita ambil pandangan Yang Berhormat dan sentiasa memperbaiki sistem OSC 3.0 ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.